ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala melanjutkan umur kita sampai kepada bulan Zulkaidah, yang mana lepas kemarin dulu iaitu bulan Syawal, yang mana sama-sama kita beribadat padanya. Semoga kita dituliskan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita selalu dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa yutbi'uhu sitta min Syawal kasyamid dahri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lah, siapa-siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 Syawal, berturut-turut atau berasing-asing, maka Nabi SAW menjawab kata, kasiyamid dahri, orang yang boleh buat amal ibadat yang di fardu puasa Ramadan, lepas tu ikut pula 6 Syawal, maka dituliskan kebajikan pahala iaitu setahun. Alhamdulillah. Sebab tu banyak-banyaklah kita bersyukur pada Allah Taala yang kita telah tunaikan kewajipan itu. Dan masuk pula pada kita bulan yang baru. Maka bulan yang baru ini yang kita akan temu akhir awal-awal bulan yang baru ini temu dengan bulan Zulhijjah. Maka sebagaimana yang telah kita tahulah bahawa bulan Zulhijjah mempunyai ibadat-ibadat yang tertentu, yang mana di fardu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hajinya atau yang sunat mengenai kurbannya, dan mengenai ibadat-ibadat yang lainnya yang ada padanya, termasuknya puasa pada bulan Zulhijjah. Maka untuk kita mari sambut pada bulan yang kita akan temu, kita mari buat persiapan belah-belah supaya kita buat amal ibadat dalam keadaan kita tahu. Maka di antara sesuatu perkara yang jadi wasa serenaknya kita dan wasa yakinnya kita dan wasa wasa ada semangatnya kita, pertama dalam kita buat amal ibadat, dalam kita tahu apa hak kita nak buat ibadat. Dan banyak juga di kalangan kita buat amal ibadat dalam keadaan turut hak bagaimana ada orang buat dah. Tidak ada ilmu pengetahuan, maka buat dengan tak ada ilmu tu, maka sebagaimana kita tahulah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, coba kita mari tengok pada hari ini mengenai bersangkut dengan al-fiqh, iaitu fiqh. Dan fiqh kita iaitu akan membicara mengenai kurban al-udhiyah. Udhiyah. Jadi kalau kita mari tengok kata udhiyah, satu ibadat yang disunnah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah sunnah Nabi kita sahaja, bahkan sunnah kepada umat-umat Nabi dulu. Kalau kita tengok kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita duk baca, iaitu Allah Taala ayat di surah Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Jadi dengan ayat ini berarti Allah Taala mewajibkan setiap umat daripada umat-umat ibadat yang tertentu yang dikatakan ibadat korban sebagai mendaping diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara hikmatnya ialah supaya manusia selalu mengingati akan Allah Taala, terutama pada rezeki-rezeki yang Allah Taala kurniakan daripada binatang ternak mereka. Jadi semua segala apa yang Allah Ta'ala kurnia nikmat itu, selain daripada dia boleh amal ibadat pula, iaitu
dia itu mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat-umat para nabi-nabi dululah, nah ada ibadat-ibadat yang dikatakan sembelih udhiyah ini. Tujuannya ialah supaya mereka itu boleh mengingati akan nama Allah Taala. Semua dalam hidup kita ini yang segala-galanya ialah tuju kepada mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, ikutlah apa-apa sahaja pun Rasulullah wayak nak ingat kepada Allah Taala. Jadi kemuncak kita iaitu lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bersyukurlah banyak-banyak yang manusia kita boleh duduk dalam mengingati Allah Taala. Di antara orang yang mengingati Allah Taala sentiasa duduk tafakuh dalam agama Allah Taala. Jadi orang yang sentiasa duduk cari ilmu, nak faham kau mendalam lagi, nak kau jerak lagi, kau minaha panggil getih lagi, maka sungguhnya masuk pada orang yang selalu duduk dalam ibadat kepada Allah Taala. Arti kata ingat Allah Taala yang Allah rezeki kepada kita daripada menate-menate yang ternak ke lemu aye itik menate ternak ke yang Allah Taala beri itu adalah untuk kita mengingati dengan kita kerbakan. Sebab itu Allah Taala yang kamu patut ibadat ialah Allah Taala yang satu. Kalau gitu kamu serahlah, ikutlah, falahu aslimu, serahlah, ikutlah, maka bahagialah kamu. Jadi ayat kata kerban ni satu ibadat yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama kita, dan merupakan syiar-syiar bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang selalu menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menegakkan syiar kerban ini masuk pada orang yang takwa hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah Nabi SAW memberi galakkan, dan Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim kata perkara ini adalah suatu ibadat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar, maka solahlah kamu dan sembelihlah kamu, iaitu kerana Tuhan kamu. Jangan kamu jadi sebagai orang musyrikin yang mana kurbahlah kamu, ibadatlah kamu, tapi untuk berhala-berhala mereka. Bismillah tawal uzza, dengan nama la tawal uzza. Sebab tu kita tengok kata orang jahiliah tu banyak sekali dalam ibadat kurbah dia untuk mendaping diri kepada berhala-berhala mereka. Supaya mereka, berhala mereka bawa ibadat tersebut kepada Tuhan mereka. Maka janganlah kita ambil contoh-contoh daripada sifat-sifat orang musyrikin yang mana mendaping diri dengan melalui tempat-tempat sembelih mereka itu menjadi syirik kepada Allah Taala. Jadi kalaulah manusia yang tak erti jahil, maka dia akan kembali. Sekarang ni banyak manusia-manusia yang biasa hidup perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya supaya hidup perkara-perkara yang tak membawa manusia syirik kepada Allah Taala. Maka orang ni ingat-ingatlah, kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang benda tu adalah hak tak ada sakut paut dengan hukum syarak, tapi duk besar hingga sampai manusia jadi pegang satu i'tiqad. Pegang sungguh-sungguh. Jadi simpul email bagi mereka. Hingga sampai kalau tak buat seperti ini maka jadi begini-begini. Padahal tidak ada ma 'ala Allah min sultan. Allah tak ada tunggu dalil apa sekali, tapi dia buat-buat. Tapi bila orang yang ada ilmu cakap sikit sebanyak, serta dia kandak pada dunia kata, maka pakat ikut. Ingatlah, sesungguhnya neraka lebih dekat kepada orang yang dusta agama Allah Taala tu daripada tali kasut lagi. Mana dekat sangat. Sebab perkataan yang salah itu membawa pada dia sesat, maka membawa pada dia itu dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, coba kita mari tengok kata perkara yang disuruh kita berkorban itu. Kenapakah disuruh kita berkorban? Saat ini satu mengingati kepada Allah Taala, kerana tidak ada ibadat pada hari 10 itu melainkan amal yang pada afdal ialah seorang menumpah darah, sebagaimana hadis yang disebut dalam Tirmizi rahimahullah taala iaitu dalam sunan dia kata ma amila adamiyyu min amal yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inad damma la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah bersabda,
tidak beramal, tidak buat akan satu amalan oleh anak ada daripada amalan-amalan pada hari raya, lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada dia menumpahkan darah. Amalan yang paling afdal pada hari itu ialah seseorang menumpahkan darah. Walaupun amal ibadat lain boleh, sedekah tu sedekah ni, buat amalan tu buat amalan, tapi pada hari itu tidak ada amalan yang lebih afdal daripada seorang menumpahkan darah. Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan bulunya dan kukunya. Hari kiamat akan menjadi saksi lah tak tahu yang beramal ibadat tersebut. Dan orang yang menumpahkan darah yang akan titik di atas muka bumi, Allah Ta'ala terima belum pada jatuh di atas muka bumi lagi. Wa anad damma la yaqa'u minallah bimakan. Sungguh darah-darah akan tertitik hak jatuh daripada binatang hak kita sembelih itu akan diterima oleh Allah Ta'ala sebelum jatuh di atas muka bumi. Masya-Allah. Fatibu biha nafsan, maka bersyukurlah, bergembiralah kamu dengan sebab amal ibadat kamu tersebut, atau ikhlaskah kamu dalam amal ibadat tersebut. Dalam arti kata kamu bertakarrub dengan Allah Ta'ala pada hari raya itu menjadi satu ibadat yang paling mulia pada hari itu. Oleh itu Nabi menggalak kepada kita, kata siapa yang ada kuasa maka usahalah dia. Jadi kalau kita tengok kata manusia mana yang ada kuasa maka tak sagiralah. Sebab tu pihak hukum fiqh ni kata sunat muakkad, sangat-sangat tinggi sangat kedudukan di sisi syarak. Kalau kita ada kuasa kita kena buat, kita kena laksana, kita kena buat amal. Karena Nabi riwayatlah hadis kata siapa yang terdapat akan kelawas orang yang ada kemampuan, falam yudhi, maka dia tidak berkorban, fala yaqribanna musallana, maka tidaklah boleh dia nak mendekatkan musalla kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dari sinilah Asy-Syafi'i rahimallahu taala kata berkerbai itu sunat. Tidak sagia dia nak tinggal, walaupun kita kata bukan fardu, tapi sunat sahaja, tapi tak sagia dia nak tinggal. Karena Nabi riwayat kata kalau mu ada kuasa mu tak kerbai, maka jangan kamu mendekati musalla kami. Daripada hadis ni kata sangat-sangat digalakkan. Hanya disuruhkan, ada diperintahkan. Kalau kita main tengok salah satu kelebihan lagi selain pada tu ada satu hadis, tapi hadis ni banyak orang bawa sebut oleh kitab-kitab orang tua kita azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Dia kata kita bakal besar akan gerbe-gerbe sana besar dengan beli hak gemuk ke, kita beli hak molek ke, sesungguhnya akan menjadi kelengkapan kita atau kenderaan kita pada kita nak lakah titik sirat. Jadi menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata dalam Talkhisul Habir, hadis takhrij dia kata laisa lahu asal. Hadis ni tidak ada asal, maknanya tidak ada hadis yang sahih lah. Walaupun banyak orang sebut hadis ni dalam kitab-kitab itu kita banyak, tapi ulama hadis termasuknya Ibn Hajar Al-Asqalani panggil sebagai orang yang alim segi hadis ni, ia takhrij dalam kitab Talkhisul Habir. Dia kata laisa lahu aslun, tidak ada sanad, mana tidak ada sabit kepada Nabi SAW. Jadi walau kerakter tu kita nak cari gerbai hak molek-molek lah. Walau makna pemolek kerakter dia, tapi asal hadis tidak ada sahih daripada Nabi SAW. Itu di antara perkara yang digalak oleh Nabi, bahawa kita disuruh berkorban pada hari 10. Banyak-banyak. Sama ada Quran SD, sama ada hadis ini sangat-sangat menggalak kepada kita amal-amal yang buat pada hari itu, iaitu seorang itu menumpahkan darah. Dan apabila kita tahu bahawa amalan itu adalah disuruh kepada kita, maka kita boleh mari tengok akan gapo dia perlu kita buat, iaitu disunatkan kepada kita buat itu ialah kalau kita duduk dalam keluarga, maka disuruhkan kita sebagai sunat kifayah. Ulama fiqh mengatakan bahawa sunat bagi seseorang itu merjakan korban itu sebagai sunat kifayah. Apa sunat kifayah? Iaitu dalam keluarga kita buat seseorang telah memadai, mana hilang tutup tak. Jadi no ayat setengah kata orang yang ada kelawasan ni
bila dia tidak tunaikan kerbau, ulama fiqh dia kata masuk lagi makruh. Apabila makruh itu makna suatu perkara yang tidak diingini juga lah. Mana kita buat kalau kita puasa, jangan kita lepaskan dalam keadaan tidak kita buatkan amalan ini. Apabila seseorang nak lepas tutup perkara yang tersebut, nah kalau kita ada kuasa, nah maka kita buat melalui apa ni, melalui ahli keluarga, mana bapak seorang dalam keluarga dia tu telah memadai. Jadi ayat kata gerben dia tak serupa dengan ngekah lah. Kalau ngekah tu dia kena seorang-seorang nah. Anak seorang, kalau jatuh dua orang, kalau tino tu kalau jatuh dua ekor, tino seekor, jadi turut orang begitu zakat terah. Zakat terah kata kita kata zakat terah ni mana wajib anak orang ada kuasa. Nah, lepas tu apabila kita tengok kata wajib anak orang melalui gapan ni hak kekah dengan zakat terah ataupun adapun kerban ni makna disunatkan dengan cara kifayah, mana satu keluarga kalau buat seorang telah memadai. Jadi nak ayat kata apa? Nak ayat kata kalaulah kita ada 10 orang, kalau buat seorang telah memadai, tutup teh ulama, tutup teh syarak terlepas. Tapi pahala tu tak boleh. Pahala tak boleh, jadi boleh orang buat tu yalah. Tapi tutup syarak kata kena tekan lagi, nah lepas. Tapi hak moleknya kalau kita ada kuasa kita buat semua walaupun kita duduk dalam keluarga. Jadi kita tengok kata Nabi SAW bila dia tu gerbek, dalam hadis sabit kata Nabi tu gerbek bagi diri dia dan keluarga dia. Keluarga Nabi ni banyak juga dah. Kalau tengok kata Nabi seorang, patut isteri dia tu berapa orang? Sebelah orang. Isteri sebelah orang dah. Sebelah orang dia gerbek seekor. Mana mencakup kui habis dan keluarga. Ulama fiqh mari riwayat kata panggil tutup teh tu lepas, tapi pahala boleh tak boleh. Tu ulama fiqh mari duk hurai. Sebab tu dia kata kalau ada kuasa kita buat seorang-seorang, tapi kalau kita tak ada kuasa jangan kita jadi panggil besar, jangan siapa taklifkan bagi kita tak ada kuasa. Bukan benar jadi wajib dah. Tu panggil bezanya perkara yang orang tak kuasa boleh dia tu memadai dengan melalui keluarga dia seorang telah memadai. Walaupun ulama mengatakan bahawa pahala dia tak boleh, tapi tutup teh hak syarat dah tekan dia terlepas. Jadi celah terlepas lah. Tapi pahala tidak boleh. Ada ulama mengatakan begitu. Dan begitu juga kalau kita tengok sejarah-sejarah hak dulu-dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia gerbek. Satu dia gerbek untuk diri dia dan keluarga, dan satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam gerbek untuk diri dia dan keluarga dia dan umat dia. Jadi seolah kata Nabi kalau umat dia tu tak banyak mana umat dia, sama ada umat ada umat tak ada lagi umat Nabi belaka, tapi Nabi kebek seko. Nak ayat kata yang memadai itu bagi orang tak kuasa tu memadai dengan orang yang ada dalam keluarga dia memadai. Bukan kata kena semua dah, tapi kalau kuasa hak tu yang paling utama. Kita nak ayat kata kuasa tak kuasa, kalau kuasa kita buat seorang-seorang. Alhamdulillah. Itu benda-benda yang disuruh oleh syarak mengenai perkara yang bersangkut dengan korban. Dan sesungguhnya menata yang disuruh kita berkorban itu gapo dia kata, iaitu menata yang disuruh kita gerbai boleh buat gerbai, iaitu menata ternak ke. Termasuknya ialah lembu, kebab, lepas tu lembu, lepas tu apa dia? Kerbau, lepas tu unta, lepas tu kambing, lepas tu kibah. Hanya panggil kalaulah kita kata lembu itu kena 2 tahun masuk tahun yang 3. Kalaulah gapo dia ni unta kena tahun ke-4 masuk tahun ke-5. Dan kambing kecil itu kena masuk 2 tahun masuk tahun yang masuk yang 3. Adapun kambing kibah besar tu iaitu setahun masuk tahun yang kedua. Begitulah. Atau kalau tak sampai setahun pun ialah ia tu tumbuh gigi. Tumbuh gigi sama ada ia 8 bulan ke atas mula, tapi tumbuh gigi ulama telah mengatakan bahawa musinnah itu boleh kita buat kerbaikan. Dan ingatlah bahawa kambing tu sore-sore. Kambing tu adalah disuruh pada kita memadai sore seekor kambing. Ada pun lembu boleh 7 orang dan unta boleh 7 orang,
Qasi. Hak qasi itu hak 7 orang tu ulama fiqh mari duk ayat kata nak qasi berbagai-bagai pun tak apa. Nak qasi bagai, terutama mazhab Syafi'i rahimahullahu taala dia kata kalau lah orang ni 2 gianya kerbau, orang 2 gianya ngekah, orang 2 gia nak makan, maka satu darah tu ialah kita mari duk bila-bila akan tujuan tidak mengapa juga. Walaupun setengah dia kata dok nak darah so. Terutama mazhab Syafi'i kata boleh kamu itu berbila-bila tujuan walau kambing walau otak tu sekor atau lembu tu sekor. Kalau hak moleknya kita buat so lah. Bagi hak orang kata kena darah so ya. Main darah so nak campur anyap-anyap apa. Tapi ada ulama mengatakan bahawa dibolehkan beberapa tujuan. Walaupun kapan otak tu sekor atau lembu sekor boleh. 7 dia berlain yang akan tujuan tidak mengapa juga. Tu di antara apa yang disorahkan oleh ulama-ulama fiqh mengenai cara-cara kita nak kerbau. Dan kalaulah kambing kita 2 ekor tapi qasi belaka. Kambing kita 2 ekor tapi qasi belaka. Tak ada kata suku-suku dak lah. Maka kita bakar bismillah buat kerbau tidak memada belaka. Dia kena asing. Jadi seekor untuk kamu dan seekor yang qasi. Apabila qasi jadi setengah sahaja. Boleh setengah sahaja tak memada. Syarat yang nak seekor. Janganlah panggil berkongsi. Dari seekor tu 2 orang. Kalau lah kambing lah. Kalau hak yang lain itu tidak mengapalah. Uta dan sebagainya. Nak ayat kata kena wis sore-sore. Begitu juga. Kalau lah kita nak qasi tak ada duit. Kalau kita nak qasi tak ada duit. Iaitu kita nak qasi itu tak boleh juga. Kami seekor kita nak qasi 3 orang. Pakat gerak. Lepas tu kita qasi. Tidak diberi, tidak harus juga. Hanya caranya kita himpun duit tak apa, tapi kita wih ke dia. Kita wih ke dia. Kita tak ada kata untuk 3 orang dari seekor tu tak. Kita himpun duit, lepas tu kita wih milik dia. Bukan hak kita dah lah. Kita wih, maka tidak mengapa, madalah dia. Akan kerbau. Tu di antara perkara yang disorahkan oleh ulama mengenai cara-cara kita nak berkerbau kalau kita nak isyarat. Kalau kita nak panggil nak qasi. Dan kita mari tengok kata binatang-binatang yang madai nak kerbau tu gapo dia kata. Binatang-binatang yang madai nak kerbau tu gapo dia kata. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia berkerbau dengan 2 ekor kibah yang mana 2 ekor kibah tu yang putih campur hitam. Jadi putih campur hitam ada di tekak-tekak mereka. Lagi bertanduk, maknanya hak yang subuh lah. Yang rupa keluarga apa molek. Mana kita nak cari ni binatang hak yang subuh, binatang yang molek. Dari arti kata kita nak buat ibadat kepada Allah Taala, cari hak molek. Allah Taala mengajar kepada kita la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi cara takwanya kita cari hak molek-molek. Jangan cari hak puruh, jangan cari hak tepok, jangan cari hak nyakit, jangan cari hak yang panggil tak ada daging. Cari hak murah lah. Maka Nabi SAW telah buat contoh kepada kita. Dia kata Rasulullah SAW tu hadis Anas, dia kerbau dengan 2 ekor kibas yang mana rupa parah dia comel. Biasanya orang dulu kat lembu kubing kan, lembu lasak kan. Ya rupa-rupa tu ada harga pula. Kalau rupa tak comel tu walaupun gemuk ya dia kurang sikit. Orang tengok tu kena tak kena. Supaya kita beli kereta dah, kereta cak ni walaupun kereta molek tapi cak tu tak molek. Jadi ayat kata Rasulullah SAW milih akan daging nak kerbau tu, binatang nak kerbau, hak binatang yang comel segi rupa dan yang bertanduk mana subuh. Yang subuh. Maka dia sembelih dengan tangan dia sendiri. Kalaulah kita orang yang berkerbau boleh sembelih kita sendiri, hak tu paling molek. Tapi tidak mengapa kita nak wakil pada orang. Nak wakil, kita tak pandai kita wakil pada orang. Bahawa kata kita nak kerbau, maka kita pergi wakil pada orang tukar sembelih. Maka tidak mengapa juga. Dan kita pun tak hadir pun tak apa kalau hadir molek. Tapi hak molek kita hadir. Bahawa kata orang nak sembelih kita hadir padanya. Sebab kita boleh tengok akan binatang-binatang bersama-sama dan kita bakal boleh takbir bersama-sama. Rasulullah SAW apabila dia kerbau maka dia bismillah. Lepas tu dia kata Allahu Akbar dan dia letak akan kaki dia di atas tekak supaya nak kuat, tak suai gerak. Sebab tu kena ada orang teknik pula lah.
Kalau setengah orang pandai sebelah saya tak pandai teknik dia juga. Tapi Rasulullah SAW ni cukup lengkap bagi dia. Nah, orang yang berada sama dia siapa pandai, maka diutamakan pada orang yang nak gerbek bahawa dia tu bergerbek dengan sendiri. Jadi kita nak ayat kata gerbek itu syaratnya hak molek hak sempurna. Hak tu hak sunnah Nabi SAW. Janganlah kita ambil hak tak sempurna. Lepas tu kalau tebuk tak tebuk tu coba kita mari tengok kata hak sempurna tu molek. Hak lain tu khilaf belaka. Jadi kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW yang mengajar pada kita, nah, dia kata sesungguhnya satu hadis daripada Barak bin Azib yang di sana kepada Nabi SAW, dia ada cerita kata Nabi bersabda, la yudhi bil arja, tidak boleh kamu nak kerbau benate tepok. Nah, tepok ni mana tak puasa nak jalan cedih-cedih orang sapa dia tak sapa lagi. Itu maknanya arja. Nate tepok tak kuasa bersama dengan puak-puak dia mau kami ramai pergi ke negara ni. Pak kita tak ada mana. Siapa dia tempat air dan tempat minum, tempat makan ni dia tak siapa lagi. Karena tepok. Jadi ulama mari kata jangan kamu berebel, sebab berebel nate hak tepok yang mana di tasawuf diwak gambarkan bahawa nate hak tepok itu tak kuasa bersama dengan kau pada tempat minum air pada tempat upuk-upuk. Jalan lama berarti cedera lah. So hak ni banyak ulama ittifaq kata tak boleh kamu nak buat akan kerbau. Yang kedua, hak nyata kata dia tu tepok. Nah, kalau sikit-sikit itu boleh juga tapi tak ada khilaf lah. Wala bil arja, dan tidak boleh kamu tu nak kerbau menatih hak buta mata sebelah atau buta mata dua belah. Jadi seolah-olah Nabi mengajar pada kita bila kita nak beli menatih kerbau kena tengok lah, kena belak-belak tengok tu. Nama kena ada hak yang cedera, ada nama hak buta, nampak celak pun tak pada buta. Sungguhnya termasuk pada yang tidak memada dalam kita nak berapa ni? Dalam kita nak berkerbau dengan dia. Dua nah. Yang ketiga nah, sebagai panduan, sebagai kenyataan daripada Nabi kata tak boleh wala bil maridah bayyin maraduha, dan iaitu oleh buat kerbau juga nate yang sakit yang nyata sakitnya. Sakit ni buat pada nate tak boleh tak lalu makan upuk lah. Kalau tak lalu makan upuk gak maka daging kuruh lah, tak molek lah. Nak atau penyakit itu boleh jadi penyakit pasal kurang. Penyakit banyaklah kita kata penyakit itu tak ada hak sakit. Sabar penyakit itu biasanya hak kita nampak kuruh ke, atau nampak rupa tu kuat ke, nah, atau daging tu nampak kata teruk nah ke, semua tu masuk dalam hak sakit lah kau tu. Sakit termasuknya tak makan. Kalau tak makan tu dia nampak rupa tak ada comel dak, maka dilarang Nabi. Sebab tu nak cari hak gemuk lah. Mahal sikit itu kita ingat kata Nabi mengajar pada kita bila nak kerbau hak molek. Nah, bila nak buat amal ibadat, Allah Taala kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Termasuk takwa kita cari hak molek-molek. Dalam kita nak ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya hak yang tak boleh kita nak kerbau wala bil ajfa allati la tubqi, dan yang sangat kuruh. Hang siapa kuruh nampak tulis-tulis dia. Kuruh tu kuruh juga ada hak kita ambil ni. Tapi tak comel dak, tapi hak kuruh yang tak boleh buat kerbau sikit habuk ni, kuruh yang mana sangat-sangat kuruh. Tengok agak apa tolak balik dah. Maka tidak boleh kita nak buat kerbau dengan dia. Itulah yang dipadu, yang diajar oleh Nabi kita SAW, makna ayat yang 4 tadi. Ayat yang 4 tadi kebanyakan ulama bersepakatlah kata tak boleh kita nak buat kerbau padanya, maka carilah hak tak ada penyakit, cari hak tak tepek, cari hak tak cedera, dan cari hak yang segar-segar. Dan termasuknya hak tak ada cabut mata, hak apa ni, hak yang panggil tidak ada penyakit lah, tidak ada penyakit. Tu perkara yang memadai. Saat ni kita kata pertama hak kita nak kerbau menata ternak ke masuk hak yang tak ada lia-lia. Kalau terlemu teh, ulama kata tak boleh. Dah himau teh tak boleh. Kerana tu bukan ternak ke kita dah. Dan dalam sini kita tengok ada hak pertama, syarat pertama kena menata ternak ke bahimatul an'am tu. Ternak ke masuk unta, masuk kerbau, masuk lembu. Dan syaratnya hak yang disabit Nabi SAW menata hak yang tersebut tu. Adapun yang lain tidak boleh. Kita kata ayah ke itik ke ternak ke pera juga, tapi
tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Tapi dalam hati tu ayat kata sangat-sangat digalakkan oleh panggil sunnah supaya berkerbay. Ada juga pendapat Ibn Abbas, dia kata kalau mung habis-habis tak ada, kerbay lah ayat-ayat itik-itik pun kata. Nah, hatang ngekoh pada pendapat dia, tapi tak masyhur mana. Dan ni di antara perkara hak baru yang keluar fatwa oleh ulama Azhar, dia kata sebagaimana kita dengar tadi, kata sungguhnya menatai an'am tadi 7 gie, satu ekor 7 gie, dan satu ekor 7 gie tu maknanya 7 orang, tak boleh kita nak kos lebih pada tu. Jadi banyaklah ulama mari duk buat satu kaji. Nah, hak ni kata hak Nabi SAW royak tu nas ke atau boleh ijtihad lagi? Boleh ijtihad maknanya hak Nabi buat tu qada tu. Hak ni kata tak, Nabi ajar sama ada pada masa susah, masa seni, maka dia kata nah turun 7 tu ya. Tak boleh kita nak kos lebih pada tu. Maka dalam hatu ulama ijtihad. Terlama ulama Azhar tu fatwa baru ni kata ketika susah, ketika ekonomi merusuk dan ketika corona ni, dia kata adakah boleh kita nak kos lebih pada 7 kali lembu? Hak ni kata tak boleh, kerana sebagai nas tu makna ta'abbudi. Ta'abbudi ni memang tak boleh kita nak fikir dengan otak kepala kita kata boleh ya lebih pada 7. Kerana apa? Kerana ia ada wajah-wajah yang dia ijtihad tu baik. Hak ni kata tak, lah mana pun hak Nabi mari tu, hak sahabat mari tu, tak ada siapa berubah. Ambil zaman dulu sampai sekarang ni tak boleh kita kena turut dia. Sama kita boleh terima tak boleh terima. Semaya apa kita kata semaya subuh 2. Nah, semaya zuhur 4. Semaya zuhur kena 2, kerja banyak. Semaya subuh kena 4. Nah, dia fikir dah hak tu tak boleh tak fikir. Tu ada ulama mengatakan. Dan satu kumpulan lagi daripada ulama Azhar juga, dia kata dia kata Nabi duk tengok kata 7 wei di antara 7 wei nya, dia kata 7 wei nya dalam berkorban ni untuk nak bagi pada fakir miskin. Faham? Bahawa kita tengok pada nilai-nilai hadis kita baca tadi. Nah, Nabi tak sewi hak kuru, Nabi tak sewi hak yang tepe, Nabi tak sewi yang sangat-sangat buta, semua tu kari murai ke daging lah kau, dia kata. Jadi kalau tengok situ kata 7 wei dalam kita berkorban nak bagi daging fakir miskin, apabila ada daging tak kira. Nah, pada tak ada. Kalau dia kata kali itu dari PHMS ini kata boleh kita nak kos lebih pada 7 kerana nak bagi gerbai itu pada fakir fuqara miskin. Tu. Jadi itulah ada ulama, tapi dalam hati dia tak ada terjih dak lah. Bagi orang kata boleh, tapi bagi setengah tu dia kata tak boleh situ. Dia kata ada ijtihad baru tentang kata ta'abbudi ke atau boleh kita nak ijtihad di atas nas-nas yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, adalah fatwa ulama Azhar tu baik sebagaimana kita sebut tadi. Jadi apabila kita tengok sini lah, tengok sini kata menatai tu banyak. Apabila nak pergi menatai, banyak-banyak daripada orang yang tahu ta'imni kita dan orang yang bertanggungjawab ni dia halusi benar. Maka dia halusi benar hingga mana? Hingga telinga, hingga gapo. Coba kita tengok kata lagu mana sakut dengan telinga-telinga menatai yang hak subuh tak cedera ni, hak pak tadi jelas asarah. Dan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata pada Ali bin Abi Thalib, hadis ini mereka dihasan lagi sahih dari Sunan Tirmizi, suruhlah oleh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh perintah kepada kami alla nastashrifal aina wal udhuna, bahawa kami kena belek-belek, kena periksa lah, kena cari-cari al aina akan butir mata, wal udhuna akan telinga. Mana kena tengok mata molek. Dia kata pun nampak pak tak ada belek dah, tengok tak ada cerak mana, bakal jauh-jauh bakal terima dah. Kan awak gerbe kata tengok dulu. Nah, belek-belek akan mata, wal udhun, dan akan telinga. Nah, lepas tu apabila kamu belek dah dan telinga dah, pahamu tengok. Kalau ada kudung ke, kalau ada ropain ke, kalau ada pecah ke, kalau ada lubang ke lagu mana. Jadi apabila kamu belek-belek dah, kadang kamu dapati perkara yang nampak aib pada menatai-menatai yang kamu nak beli itu atau yang kamu nak gerbai itu, Nabi wayak kata wa alla nudahhiya, maka tak sahlah. Nah, puak kita buat gerbai bimuqabalatin kalau ada kudung telinga. Ada kudung telinga dan wala mudabaratin, dan hak ropain telinga. Ropain. Jadi hak kudung tu
Jadi ada kudung. Dan ada hak ropain. Ropain tak ada banyak, kudung tu banyak sikit. Boleh ada tak ada mula kudung. Oh, tengok kudung. Nah, tangan kudung. Lepas tu ropain ni ada tapi ropain. Nah, wala syuraqa, wala syurafa, dan tidak boleh hak pecah telinga pecah. Tak boleh juga. Wala kharqa, dan tiada berlubai telinga. Hadis ni jelas-jelas molek lah. Dia ayat kata, bahawa nak beli kena puasa, kena belek, kena mari duk perhati dengan halus-halusi, terutama mata dan telinga. Lepas tu tak sahlah kamu tu duk ambil hak ada hudung, telinga ropain telinga dan tak pecah telinga dan berlubai telinga. Tu hadis yang sarah oleh Nabi SAW. Diriwayat pada Ali radhiyallahu anhu, dia kata hadis ni perekat ni. Ada pun binatang yang hak yang apa dia? Hak yang kasih. Kasih atau tak apa walaupun kita nampak aib, sebab kasih yang menambahkan. Kasih itu yang menambahkan yang menambah apa ni? Yang menambah akan daging-daging. Menambah daging. Karena kau subuh, kau besar. Itu tak apa, dia kata. Kalau menambah daging tidak ngapa. Hak kurang daging tak boleh. Dalam hatu tu Nabi hak ajar ni sunnah. Kita tengok Nabi tak sewi, ada kudung telinga, ada ropain telinga, ada pecah telinga, ada lubai telinga. Tapi ulama fiqh yang mari pula. Yang mari kata hak kata kudung tu, hak kata ropain tu, hak kata pecah tu. Daging tu kurang ke tak? Kalau daging tak kurang tak mengapa. Sebab tu kita tengok kata kitab-kitab yang disebut oleh ulama fiqh ni, dia kata madak dak. Tengok hak Nabi tu nampak tak boleh dah, tapi ulama fiqh ni kira kata kalau tak kurang daging tak mengapa. Ada dan memadai dibuat gerbang dengan yang tiada bertanduk. Jadi tanduk dah tu molek, tapi tak ada tanduk tu boleh subuk tak ada apa. Tu ada disoreh oleh kitab fiqh. Dan yang patah, dia yang terlebih telinga dia lebih. Telinga biasa tu ada dah apa lebih. Dia kata boleh juga. Dan yang bertebuk, tapi jika tiada hilang suatu daripadanya. Tapi syarat tak saya tebuk tu ada, daging tak ada lagi. Kata tebuk tu tebuk saja, duk lek. Ini kira dia dia kata hak tebuk pun tidak mengapa juga. Diperbuat udhiyah dengan tiada apa ni? Jika tiada hilang suatu daripadanya, dan yang tiada berekor dan tiada berambing, yang tak ada ambing, kopek dia tu. Tak ada ambing susu, dan yang tiada bergigi, yang tiada patah setengah daripada giginya, dan yang tiada zakarnya, hak ada zakat, kerana tiada dimakan akan dia, dan yang dikasih 2 bijinya kerana bertambah dagingnya, jadi tidak mengapa. Yang kata kalau hak tak kurang daging, sebab tu bagi orang yang nak tengok kepada hadis Nabi tak sah mula. Tapi kalau lah ulama fiqh ni ada, dia kata hak tak kurang daging itu ada yang mengatakan boleh. Tapi dalam hati bukan ittifaq dak, khilaf juga. Dia kata hak tak ada tanduk tu boleh semua. Jadi khilaf di antara mereka. Yang ayat kata ada lagi dalam hak jelas-jelas tu ulama mari ijtihad kata kalau dah tak kurang daging maka tidak mengapa. Itulah di antara benda-benda yang kita lalu pada hari ini. Boleh jadi masa kita nampak siapa nampak kita ni panjang itulah boleh jadi kita sekadar ini dulu kerana masa tu dah siapa maka insya-Allah kita ada masa kita hubung pada masa yang lain mengenai perkara yang bersangkut dengan gerbang kita insya-Allah taala. Maka pada hari ini cukup sekadar ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.